Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang lain. Saya Nanatra Fatir binti Roslan, selaku Ketua bagi Kepulauan Sembilan. Pada hari ini, saya dan rakan ahli yang lain akan membentangkan tajuk berkaitan pengurusan penasihatan murid atau lebih kita familiar dengan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti fungsi bimbingan dan kaunseling, mengenal pasti jenis penasihatan dan mentoring, mengenal pasti sistem fail unit bimbingan dan kaunseling, mengenal pasti proses bimbingan dan penasihatan, mengenal pasti program berkaitan kaunseling yang berkesan kepada pelajar dan mengenal pasti isu terkini berkaitan kaunseling. Saya akan menjelaskan definisi bagi bimbingan, kaunseling, mentoring dan penasihatan. Bimbingan ialah suatu proses membantu individu dalam membuat sebarang keputusan yang akan memberi kesan dalam kehidupan mereka. Manakala kaunseling pula ialah suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Selain itu, mentoring ialah proses memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional dalam menghadapi masalah dan pembangunan diri individu. Akhir sekali, penasihatan ialah proses menasihati individu atau kumpulan kehendak kebaikan kepada orang yang memberi nasihat. Secara keseluruhannya, kami memberi tumpuan kepada pengurusan penasihatan murid yang terdiri daripada 3 komponen utama iaitu bimbingan, penasihatan dan mentoring. Ciri-ciri bagi bimbingan. Bimbingan adalah untuk semua murid bagi mengembangkan diri mereka. Selain itu, fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal. Seterusnya, ia masih dilakukan secara kolaboratif dengan kaki tangan lain di sekolah. Murid-murid perlu menyertai bimbingan secara sukarela. Guru bimbingan perlu bertingkah laku profesional untuk mengelakkan perhubungan tidak sihat. Dan perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, murid, guru pembimbing dan sekolah, rakan sebaya dan ibu bapa yang berkenaan. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan prinsip bimbingan dan juga kaunseling. Yang pertama adalah peluang. Memberi peluang dan juga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid. Yang kedua adalah tanggungjawab bersama. Kerjasama antara kaunselor dan juga pihak sekolah termasuk rakan sejawat dan ibu bapa yang berkenaan. Yang ketiga adalah mengikut prosedur atau tata cara, diuruskan mengikut prosedur dan peraturan atau tata cara yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah hubungan mesra dan kepercayaan. Interaksi antara kaunselor dan murid berdasarkan prinsip hubungan mesra, percaya dan juga jujur terhadap klien. Yang kelima adalah tidak boleh dipaksa. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling hanya boleh dijalankan kepada murid yang sudi untuk menerima. Seterusnya adalah yang keenam, dijalankan di dalam bilik khas. Sesi kaunseling hanya boleh dijalankan dalam bilik khas yang telah disediakan. Yang ketujuh adalah diurus mengikut etika. Bimbingan dan kaunseling harus diurus mengikut etika demi memelihara hak murid. Yang ke-8 adalah dijalankan dalam situasi bersendirian. Bimbingan dan kaunseling perlu dijalankan dalam situasi bersendirian antara kaunselor dan juga murid sahaja. Yang ke-9 adalah merancang tindakan susulan. Tindakan susulan hendaklah dirancang selepas proses perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling telah dijalankan. Yang ke-10, yang terakhir adalah diuruskan oleh kaunselor yang bertauliah. Perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling hanya boleh diuruskan oleh kaunselor yang bertauliah ataupun bimbingan yang terlatih. Seterusnya kita ke konsep pengurusan dan juga penasihatan murid. Konsep pengurusan dan penasihatan murid terbahagi kepada 3 iaitu penasihatan, bimbingan dan juga mentoring. Seterusnya adalah jenis dan juga ciri. Kita ke bimbingan. Bimbingan adalah proses menolong individu memahami diri dan juga dunia mereka, memberi fokus kepada potensi diri dan menolong individu untuk membuat pilihan yang tepat
yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. Manakala penasihatan adalah memfokuskan kepada permasalahan yang dihadapi, menjurus kepada bentuk arahan ataupun suruhan, strategi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah rundingan. Bentuk rundingan adalah terbahagi kepada dua, hubungan menolong yang profesional dengan individu ataupun kelompok dalam rundingan tentang persoalan kerja terkini, dan yang terakhir sekali adalah mentoring. Proses untuk memberi bimbingan sokongan dan bantuan secara profesional dalam menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu. Proses ini melibatkan mentor dan juga mentee. Sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang sistem fail yang terdapat dalam unit bimbingan dan kaunseling ya. Salah satu contoh fail yang saya dapat jumpa adalah fail bidang, iaitu fail ni dia menggunakan fail kulit keras untuk menyimpan dokumen maklumat berkaitan dengan bidang bimbingan dan kaunseling. Okey, fail bidang ni yang berkaitan dengan dasar KPM di bawah tanggungjawab seseorang guru kaunseling lah. Okey, ini contoh fail kulit keras tu ya. Selalu guru-guru akan pakai fail yang berbentuk begini. Tapi ini bukan daripada unit bimbingan dan kaunseling lah. Ini adalah salah satu contoh iaitu buku rekod dan pengajaran. Okey, seterusnya. Okey, terdapat beberapa perkara dalam folder pengurusan iaitu pengurusan am, surat perkeliling ihtisas, pendidikan, kerjaya dan latihan, program pembangunan murid, program pembangunan staf dan mesyuarat. Dalam folder bidang juga mengandungi beberapa perkara iaitu pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid, peningkatan disiplin diri murid, psikososial dan kesejahteraan mental, kajian tindakan, program khas, pentaksiran psikometrik dan folder rekod sesi pembimbing kaunseling. Sebenarnya terdapat banyak lagi contoh-contoh mengikut kesesuaian dalam sesuatu sekolah itu. Tapi ini sahaja yang saya dapat kumpulkan dari sumber-sumber yang sahih. Dan mungkin setiap sekolah sistem pengurusan failnya tak sama. Tapi ini adalah secara general saja yang dapat saya tunjukkan di sini. Ini adalah contoh-contoh fail yang terdapat di setengah sekolah. Ini adalah file-file yang selalu digunakan lah, common file yang selalu digunakan di setiap sekolah. Tapi mungkin setiap bilangan file tu tak sama. Contohnya jika sekolah tu melakukan pelbagai aktiviti, mungkin file di sekolah tersebut lebih banyak dan lebih banyak mengandungi folder di dalam file tersebut dan mengandungi isi-isi yang berbeza. Dan dia mengikut sekolah tersebut, aktivitinya ataupun guru itu sendiri caranya menyusun file-file yang terdapat dalam unit bimbingan dan kaunseling. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang proses bimbingan dan penasihatan ataupun proses dalam sesi kaunseling. Ia terdapat beberapa fasa. Yang pertama adalah permulaan dan kemasukan iaitu prasesi. Kedua adalah membina hubungan. Ketiga, peringkat penjelasan iaitu penerokaan masalah. Keempat, mengenal pasti masalah dan menentukan matlamat bimbingan. Kelima adalah mencari alternatif penyelesaian iaitu pemilihan strategi dan mengambil tindakan. Dan yang terakhir adalah rumusan iaitu penamatan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama tadi adalah prosesi. Prosesi persediaan bagi kaunseling ini bergantung kepada situasi di mana khidmat kaunseling itu diberikan sama ada pelajar itu dirujuk ataupun datang sendiri. Pada peringkat ini juga, kaunselor perlu menyediakan diri dengan serba sedikit maklumat tentang profil pelajar yang hendak diberikan kaunseling tersebut. Yang kedua adalah membina hubungan. Tahap ini termasuklah memberikan perasaan kepada pelajar agar sentiasa tenang dengan memberikan tanggapan pertama yang positif. Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Ini untuk mengelakkan pelajar tersebut daripada malu dan takut untuk meluahkan masalah yang mereka hadapi. Ketiga adalah meneroka dan menganalisis masalah. Tugas kaunselor untuk mendapatkan maklumat yang relevan, untuk memberikan maksud kepada masalah dan menganalisis maklumat tersebut untuk mencari punca masalah. Masalah yang timbul ini dia berpunca daripada tiga keadaan, sama ada daripada diri sendiri pelajar tersebut, orang lain yang melibatkan diri pelajar dan takdir yang berlaku.
Okay, next adalah mengenal pasti masalah. Peringkat ini dilakukan selepas meneroka masalah pelajar itu sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kaunselor membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini adalah selepas mereka berbincang bersama. Okay, yang kelima adalah membincangkan alternatif. Kaunselor berbincang dengan pelajar untuk membentuk plan tindakan. Mereka akan membincangkan alternatif yang dipilih dengan mengambil kelebihan dan kekurangan setiap pilihan yang dipilih. Dan yang terakhir adalah penamatan. Membuat penamatan adalah peringkat akhir dalam sesi kaunseling atau bimbingan ini. Selepas pelajar dapat membantu dan memilih alternatif yang dianggap sesuai bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Tambahan, kaunselor juga perlu memberikan peneguhan kepada pelajar agar mereka yakin untuk bertindak mengikut plan tindakan yang diambil dan mereka berani untuk melakukan itulah. Okey, sekarang kita tengok sebab kenapa proses bimbingan dan penasihatan ini dilakukan. Pertama adalah untuk memberi kesedaran kepada guru bahawa mereka adalah pembimbing dan penasihat pelajar. Yang kedua adalah menguasai kemahiran-kemahiran asal bimbingan dan penasihatan. Ini menunjukkan bahawa proses ini bukan hanya untuk guru kaunseling juga, tapi untuk guru-guru lain seperti guru mata pelajaran lain. Yang ketiga adalah proses mengenali pelajar, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Keempat, proses membimbing pelajar membina hubungan, penerokaan matlamat alternatif, penyelesaian dan plan tindakan dan melaksanakan tindakan. Dan terakhir adalah untuk analisis penilaian di mana melihat berkesanan perhubungan bimbingan dan penasihatan itu sama ada ia berkesan ataupun tidak berkesan ke atas diri setiap pelajar yang berlainan. Okey, terdapat beberapa etika ketika hendak melakukan bimbingan dan penasihatan ini kepada para pelajar. Antaranya adalah guru tidak mengambil tugas kaunselor. Bermaksud di sini adalah kaunselor-kaunselor yang berpengalaman serta profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang serius. Kedua adalah menjaga kerahsiaan pelajar tersebut. Tiga, meneroka pilihan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Empat, guru menyedari dan mengenalikan kes mengikut kemampuannya. Lima, pelajar diberi bantuan dan sokongan secara menyeluruh dan tidak hanya tertumpu pada satu topik sahaja. Keenam, memahami setiap pelajar itu adalah berbeza dan unik. Tujuh, menerima pelajar tanpa syarat. Dan ke-8, bersifat terbuka dan tidak menghukum. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang program berkaitan kaunseling yang boleh dilakukan sepanjang tahun. Program bimbingan dan kaunseling berfokus kepada pembangunan dan pengembangan sasiah diri murid, peningkatan disiplin diri murid, pendidikan kerjaya murid, dan psikososial dan kesejahteraan mental murid. Program yang boleh dilakukan di bawah pembangunan dan pengembangan sasiah diri murid, yang pertama ialah guru penyayang mentor-mentee. Ini adalah untuk mengeratkan silaturahim antara guru dan pelajar. Seterusnya, bengkel ketua dan penolong tingkatan supaya mereka dapat mengetahui skop bidang tugas pengurusan kelas. Dan minggu PPDA, ini adalah untuk peningkatan kesedaran bahaya dadah, arak, rokok, HIV dan vape kepada warga sekolah. Seterusnya, peningkatan disiplin diri murid, kita boleh adakan kempen transformasi sasiah bagi murid-murid mengetahui penjagaan penampilan diri yang kemas. Seterusnya, lawatan ke pusat pemulihan bagi meningkatkan jati diri murid berisiko tinggi untuk mengurangkan salah laku mereka. Dan akhir sekali, konsultasi ibu bapa murid yang bermasalah supaya ibu bapa dan pihak sekolah dapat berbincang mengenai permasalahan ini dan mengeluarkan satu jalan solusi. Di bawah pendidikan kerjaya murid, kita boleh adakan minggu kerjaya seperti contoh kuis, lawatan, pameran. Okey. Seterusnya, karnival pendidikan tinggi negara. Ini bagi meningkatkan pengetahuan murid mengenai IPTA dan IPTS yang menawarkan pelbagai kursus selepas SPM. Akhir sekali, ujian psikometrik di mana PRS tingkatan 1 dan tingkatan 2 menyiapkan folio kerjaya berdasarkan psikometrik mereka. Seterusnya, program yang boleh dilakukan di bawah psikososial dan kesejahteraan mental murid. Pertama, kita boleh adakan orientasi tingkatan 1 dan 4 supaya mereka dapat menyesuaikan diri menjadi warga sekolah dengan aliran elektif menengah atas. Bagi tingkatan 4, aliran elektif menengah atas. Bagi tingkatan 1, supaya dapat menyesuaikan diri menjadi warga sekolah. Kursus PRS. Jadi,
Di akhir kem ini, PRS telah dapat menghabiskan modul bongsu dan muda. Seterusnya, ceramah motivasi dan perkongsian ikon murid, di mana semua murid tingkatan 3 dan tingkatan 5 diberikan motivasi kecemerlangan murid untuk pesertaan akhir peperiksaan. Kemudian saya akan berikan contoh antara aktiviti bimbingan dan kaunseling yang berkesan. Dari sini dapat lihat saya ambil dua daripada dua aktiviti. Saya ambil daripada berita harian. Yang pertama, aktiviti tanam sayur berhasil elak pelajar penghujung sekolah. Pada mulanya, aktiviti ini hanya disertai oleh pelajar kelas belakang tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kemudian selepas mendapat reaksi yang positif, aktiviti ini disertai oleh pelajar kelas belakang tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi mereka ini lebih bersemangat datang ke sekolah untuk menjaga pokok masing-masing yang telah ditanam. Seterusnya, lebih 20,000 pelajar timbang berhenti merokok selepas program intervensi. Daripada program ini, mereka mendapat kesedaran bahayanya merokok. Saya akan membentangkan mengenai isu semasa yang berkaitan dengan kaunseling. Isu yang pertama adalah pada 29 Ogos 2019, di mana Kementerian Pendidikan menyasarkan seorang konselor bagi setiap 250 orang pelajar. Hal ini demikian kerana pada ketika ini, nisbah seorang konselor bagi sekolah rendah adalah 350 orang pelajar, manakala sekolah menengah pula adalah 500 pelajar. Isu yang seterusnya mengenai penggunaan web dalam kalangan pelajar. Mengikut rekod salah laku pelajar oleh pihak sekolah, didapati hanya 757 murid terlibat dengan penggunaan web daripada jumlah keseluruhannya. Artikel ini diterbitkan pada 25 November 2019. Seterusnya adalah mengenai guru konseling yang ditikam oleh pelajar. Menurut artikel ini, akibat dendam dan mengalami tekanan perasaan, seorang pelajar tingkatan 5 bertindak menikam seorang guru konseling di sebuah sekolah di Banting, Selangor. Artikel ini diterbitkan pada 17 Jun 2019. Seterusnya adalah tugas guru konseling bukan sekadar bimbingan disiplin. Guru konseling turut berperanan memotivasikan para pelajar, terutamanya pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Menurut kata Majlis Guru Konseling Negeri Sembilan. Artikel ini disiarkan pada 27 Julai 2017. Seterusnya mengenai keseratan tindakan konseling dikenakan kepada guru tersebut. Menurut Aminul Huda, guru tersebut dibawa mengikuti sesi konseling, di mana walaupun pelajar yang buat salah, tetapi guru kena berhati-hati dalam mengambil tindakan. Artikel ini diterbitkan pada 27 Jun 2019. Artikel yang terakhir adalah mengenai 3.992 kes ponteng sekolah direkodkan. Artikel ini disiarkan pada 30 Jun 2019. Urusan mengenai pengurusan penasihatan murid, di mana yang pertama kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang sistem pengurusan fail dan beberapa jenis fail yang terdapat dalam pentadbiran pengurusan konseling dan bimbingan. Contoh fail adalah fail bidang dan folder pengurusan sekolah. Seterusnya adalah program, di mana program yang hendak kita lakukan hendaklah dirancang dengan teliti dan teratur supaya kita dapat mencapai matlamat dan objektif program tersebut. Selanjutnya adalah bimbingan, di mana bimbingan adalah suatu usaha untuk membantu seseorang melakukan sesuatu berbentuk arahan dan bukannya saranan dengan pengawasan dan pengajaran yang berterusan. Individu yang terlibat biasanya individu yang tidak mengenali dan menilai potensi diri sendiri. Akhir sekali adalah bagaimana proses bimbingan dan penasihatan dijalankan. Yang pertama adalah penyediaan prosesi. Kedua, membina hubungan di antara konselor dan klien iaitu pelajar. Ketiga, meneroka dan menganalisis masalah. Seterusnya, mengenal pasti masalah, mengenal pasti dan membincangkan alternatif iaitu jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut, mengambil tindakan dan akhir sekali menamatkan sesi.
Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.